Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan tipologi Lowy. Antara kandungan yang akan diterangkan ialah pengenalan, pendekatan yang dibawa oleh Lowy, instrumen dasar awam serta penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nur Amira Nabila binti Syarudin and my matric number is S51415. Okay, and I am going to present the introduction. Okay, firstly, what is typology? Tipologi ini dikenali sebagai sistem jenis yang teratur dan ia juga memberi sumbangan mendasar kepada pembangunan konsep dan pengembangan kategori pemboleh ubah. Terdapat beberapa dasar di bawah tipologi, iaitu yang pertama ialah distributive policies, iaitu berdasar pengagihan. Dasar pengagihan ini menguntungkan penyusun satu daerah, tetapi kosnya ditanggung secara kolektif. Okey, yang kedua ialah regulatory policies yang bermaksud dasar pengawasaliaan. Polisi atau pemandat pengawasaliaan mengehadkan budi bicara orang dan agensi ataupun memaksa tingkah laku tertentu. Yang ketiga ialah constituent policies yang bermaksud dasar konstituen. Ianya mewujudkan entiti kuasa eksekutif atau mengatasi undang-undang dan ia juga dapat mengatasi dasar ekonomi dalam beberapa keadaan. Yang keempat ialah miscellaneous policies yang bermaksud dasar kepelbagaian. Dasar ini bersifat dinamik dan bukan sekadar senarai matlamat ataupun undang-undang yang statik. Seterusnya kita beralih pula kepada tipologi polisi. Terdapat beberapa contoh di bawah tipologi polisi, iaitu yang pertama ialah housing policy yang bermaksud dasar perumahan. Yang kedua pula ialah education policy yang bermaksud dasar pendidikan. Yang ketiga pula government program, iaitu program-program kerajaan. Yang keempat ialah media policy yang bermaksud dasar media. Yang kelima iaitu partnership policy yang bermaksud dasar perkongsian. Dan yang terakhir ialah polisi, iaitu dasar. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syafra Saadi, S52690. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang pendekatan Theodore Lowy 1964. Pendekatan Theodore Lowy ini berkonsepkan strategi-strategi yang merujuk kepada keputusan secara rasional apabila satu set gerakan dirangka untuk mencapai kepuasan yang optimum. Di dalam pendekatan ini terdapat 4 polisi utama, iaitu distributive policy, redistributive policy, regulation policy dan juga constituent policy. Dimulakan dengan polisi yang pertama, distributive policy. Polisi ini memberikan faedah yang umum kepada masyarakat. Contohnya subsidi dan juga subsidi ladang. Yang kedua, redistributive policy. Polisi ini faedahnya secara tertumpu dan dilaksanakan secara tidak langsung. Contohnya pengagihan pendapatan, keselamatan sosial, kebajikan dan juga pembaharuan cukai. Polisi yang ketiga, constituent policy. Polisi ini dilaksanakan secara paksaan. Wujudnya tahap sokongan yang rendah kerana faedahnya yang tidak langsung. Di sini terdapat sedikit penentangan kerana wujudnya kos kecil yang diberikan kepada orang ramai. Contohnya perkhidmatan taman negara, jabatan tentera darat dan juga tentera laut. Saya Naim Syairah dan saya akan terangkan 4 sistem yang terdapat dalam Lowy 1932. Yang pertama ialah dasar pengagihan semula. Dasar pengagihan semula ini merupakan satu peruntukan perkhidmatan ataupun faedah yang diberikan kepada individu. Seperti contohnya macam pihak kerajaan memberi impak kepada perbelanjaan terhadap kesihatan awam dan pendidikan awam. Yang kedua ialah dasar pengagihan semula. Dasar pengagihan semula ni dia memperoleh pendapatan dalam beberapa bentuk. Dan dasar ni juga dia suka ambil kesempatan demi untuk mendapat keuntungan. Contohnya dia ambil cukai daripada orang lain, lepas tu dia bagi dekat orang lain. Yang ketiga ialah dasar konstituen. Dasar konstituen ni dia menggambarkan top and bottom, di mana pegawai atasan akan beri arahan dekat dia punya pekerja supaya membuat kerja dengan elok. Dan yang terakhir ialah dasar perundangan. Dasar perundangan ini merupakan satu peraturan atau prosedur yang telah ditetapkan oleh kerajaan untuk mengawal tindakan organisasi dan individu. Contohnya macam
untuk mengawal pasaran keluar dan masuk dan harga kawalan. Lowy juga berpendapat bahawa dasar pengagihan semula dan dasar pengagihan dia mempunyai perbezaan dalam membuat sesuatu keputusan. The applications of typology. Nama saya Nora Aindiza 33 S504006 dan saya akan menerangkan tentang Instruments of Public Policy. Okey, yang pertama saya akan terangkan definitions Instrument of Public Policy. Instruments of public policy can be defined as particular method means that they have familiar and basic characteristics. Maksudnya kat sini, instrumen data awam mempunyai kaedah tertentu di mana ianya mempunyai ciri-ciri asas. Yang kedua, the instrument structure the action. Maksud kat sini ialah tindakan yang dibuat oleh kerajaan itu distrukturkan oleh instrumen data awam sendiri. Yang ketiga, accomplishment prepared by instrument is collective action and implies that not only government are involved. Maksudnya kat sini ialah instrumen polisi ni merupakan tindakan kolektif yang bukan sahaja government terlibat, malah ada lagi pihak-pihak lain yang terlibat. Okey, perkara seterusnya akan saya terangkan ialah aplikasi typology dalam instrumen data awam. Terdapat 3 dasar pendekatan Lowy yang mengaplikasikan instrumen data awam di Indonesia. Yang pertama, distributive policy, regulatory policy dan redistributive policy. Di bawah distributive policy ada subsidi. Macam kita tahu, subsidi merupakan satu inisiatif kerajaan untuk membantu rakyatnya. Contoh subsidi ialah housing policy. Yang kedua, regulatory policy. Regulatory policy ni ada law and regulation. Contoh Dangerous Drug Act 1981. Dangerous Drug Act 1981 ni untuk menjatuhkan hukuman kepada mereka yang menyalahgunakan dadah. Yang ketiga ialah redistributive policy. Di bawahnya ada tax and expenditure. Contoh redistributive policy ialah BSH, Bantuan Setara Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashidullah bin Masbah S50962. Saya akan menerangkan tentang kepentingan typology ini. Yang pertama, several governmental actions that bring direct benefits to individuals, groups or corporation. So kat sini kita boleh dapat lihat tindakan kerajaan yang membawa faedah-faedah terus yang nampak kepada individu-individu, kumpulan-kumpulan atau perbadanan-perbadanan. So di sini kita boleh dapat kepentingan ini boleh dilihat berdasarkan faedah-faedah yang boleh diperoleh melalui pemberian subsidi kerajaan. Okey, yang kedua, providing insurance and backup. Governments can utilize genetic principles to overcome market failure. So kat sini kita boleh dapat lihat bahawa kerajaan dapat menggunakan dasar-dasar yang bersifat genetik untuk mengatasi kegagalan pasaran dengan menyediakan insurans dan sandaran. Ia bertujuan untuk mengurangkan tanggungan individu dengan cara mengumpulkan wang untuk kegunaan bersama seperti mendapatkan insurans nyawa, kesihatan dan sebagainya. So kerajaan bertindak untuk memberikan subsidi terhadap insurans yang diwajibkan seperti cadangan kerajaan untuk memastikan semua rakyat mempunyai insurans kesihatan. So yang ketiga, kepentingan yang ketiga, approach is helpful in addressing various issues such as inter-crisis, corruption, abuse that occur in different sectors of country. So dengan kepentingan teknologi ini, kerajaan dapat menangani pelbagai masalah seperti krisis antara pihak tertentu, gejala rasuah dan penyelewangan yang berlaku dalam pelbagai sektor di negara ini. Okey, yang keempat, allows the community to adhere to all government set laws and regulations. So yang keempat ni, kita boleh dapat lihat bahawa kepentingan ini membolehkan masyarakat sentiasa mematuhi setiap undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. So setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman, stabil dan makmur. Dengan kewujudan undang-undang,
akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapat bergerak lancar dan teratur tanpa sebarang kekacauan, di mana semua anggota masyarakat akan merasa selamat. So, kepentingan yang terakhir, yang kelima, iaitu can ultimately help the government manipulate the system itself. So, yang kelima ini menandakan bahawa ia mampu membantu kerajaan dalam memanipulasikan pelaksanaan sistem itu sendiri. Contohnya melalui perubahan dalam kadar cukai kenderaan import, macam kenderaan import akan memberi kesan yang besar terhadap tahap pelaburan yang dalam sektor perindustrian atau mobile di negara berkenaan. Namun dasar tersebut tidak membeli secara individu sebagai sasaran untuk pasaran sama ada mahu membuka syarikat pemasaran kenderaan import atau membeli kenderaan. Saya Nur Misbah Mati bin Marayim S5 Tanjung 2. Okey, saya dan pembentang dan yang sebulan dari mana nyanyian yang kami nak selanjutnya menyanyikan dengan menyanyikan Lowi 1964 dan 1972. Okey. Simulan yang pertama yang kami beroleh adalah bahawa menandakan ini telah terbukti bahawa ia di ujungnya di mana pihak kerajaan dan pihak yang mentakmir pada ni suatu kerajaan yang menjadi ajar pihak kerajaan menyumat sistem pentakmiran mereka dari ajar yang memandang dari mana ajar yang apa yang dimuat itu memandang dari dimuat itu. Yang kedua pula bahawa instrumen ini juga sebagai digunakan untuk sumber dari umuran pemerintah dan dari umuran pemerintah dalam kerajaan secara langsung sebagai alat ajar awam. Maksudnya di sini pihak kerajaan menggunakan berdasarkan dan pandangan mereka ini sebagai alat dalam menyumbang apa yang mereka lanjutkan dalam sebagai alat untuk mereka mentakmir sebuah negara. Ya, pula ideologi ini kita lihat dari keseluruhan dia membawa imbas yang positif, imbas yang baik, faedah yang baik di mana individu memberi dorongan masyarakat dan umulan-umulan tertentu memberi umulan NGO yang membantu kerajaan dalam membantu masyarakat. Ideologi ini membantu pihak-pihak memberi faedah di mana syarikat, sama ada syarikat milik kerajaan maupun syarikat milik swasta. Ya, terima kasih.